Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid saya. Okey, baik, untuk hari ini Ustaz akan buat satu sidang video. Kamu boleh tonton dalam YouTube saya. Okey, tajuk kita pada hari ini dalam subjek pendidikan kesihatan tahun 4, kita terus pergi kepada bahagian pendidikan kesihatan iaitu unit 11 yang bertajuk Sayangi Diri. Baik, kita tengok pada muka surat 75. Okey, unit 11 Sayangi Diri. Kita baca sama-sama, kita bincang sama-sama. Lepas ni ada tugasan khas untuk kamu untuk kamu lakukan. Baik, kita baca sama-sama. Unit 11 Sayangi Diri. Normala dan rakan-rakannya sedang mengadakan sesi sumbang saran berkaitan dengan pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, iaitu kalau diringkaskan peers. Mereka dikehendaki menulis dan menyebut perkataan yang berkaitan dengan peers. Peers ni adalah ringkasan daripada pendidikan kesihatan dan reproduktif dan sosial. Ia adalah berkaitan dengan kita akan belajar nanti berkenaan dengan menghargai, tentang perubahan fizikal, tentang keluarga, emosi, stres, buli, keselamatan dan bahan-bahan terlarang. Nanti kita akan belajar. Baik, untuk hari ini kita akan terus pergi kepada tajuk kita, iaitu berkenaan dengan zaman remaja pada muka surat 77. Okey. Setiap manusia, kita ni dilahirkan sebagai bayi dan ada peringkat-peringkat manusia ni daripada bayi, lepas tu kepada kanak-kanak, lepas tu kepada orang dewasa dan seterusnya, warga emas. Jadi di peringkat-peringkat ini banyak perubahan yang berlaku terhadap seseorang manusia itu. Contohnya kat sini dalam muka surat 77 ni ada dipaparkan perkembangan zaman remaja lelaki dengan perempuan. Yang pertamanya yang lelaki. Lelaki dan perempuan akan mengalami satu peringkat, iaitu kita panggil dia peringkat akil balik. Akil balik. Akil balik. Okey. Kita tengok apa maksud akil balik? Akil balik ialah peringkat kematangan anggota seksual dan sistem reproduktif seseorang. Tanda akil balik bagi lelaki ialah ihtilam. Ihtilam tu maksudnya mimpi. Ihtilam ni sebenarnya asal daripada perkataan bahasa Arab, ihtilam. Manakala perempuan ialah menaki. Apabila seseorang mencapai akil balik, beberapa perubahan fizikal dan akan berlaku pada dirinya. Akil balik ini kalau kita pernah dengar sebelum ni maksudnya cukup umur. Cukup umur. Okey, baik. Kita tengok bahagian lelaki dulu. Akil balik bagi lelaki berlaku di sekitar umur bermula daripada umur 9 tahun hingga 16 tahun. 9 tahun hingga 16 tahun. Dalam lingkungan umur ini akan berlaku proses akil balik. Ada yang bertanya, cikgu, saya tak pernah mimpi ihtilam pun sampai umur 20 tahun. Maksudnya selepas dia, walaupun dia tak ada mimpi ihtilam tu, selepas umur 16 tahun dia memang dah wajib dah akil balik dah. Ada orang yang tak ada dapat ihtilam. Tapi bila dia umur dah masuk ke peringkat 16 tahun lebih, dia tu secara automatik lah jadi seorang lelaki yang akil balik. Okey, baik, kita tengok perubahan fizikal yang berlaku terhadap seorang lelaki yang akil balik. Yang pertama sekali, dia ni mengalami perubahan bau badan. Badan dia akan berubah bau. Okey. Yang kedua, tumbuh misai dan bulu dada. Dia akan mula nanti dan misai dia akan mula keluar. Dan bulu dada dia mula akan tumbuh. Yang ketiga,
halkum jelas kelihatan dan bersuara garau. Halkum ni berada di mana? Di leher kita. Kalau lelaki tu dah keluar satu macam bonggol dekat sini, tu panggil tu halkum. Dan suara yang lelaki semakin akan jadi semakin garau. Okey, seterusnya dada. Di bahagian dada kita, di bahagian dada akan mula jadi membidang. Membidang tu maksud macam, kalau ayat kamu-kamu lah kan, macam macam tegak, membidang macam tu. Okey. Lepas tu bahagian zakar. Zakar kita akan mula membesar. Dia akan perubahan, ada berlaku perubahan di bahagian zakar. Okey, seterusnya tumbuh bulu di ketiak dan pubis. Okey. Mula tumbuh bulu di bahagian ketiak. Kanak-kanak dia tak ada bulu ketiak. Okey, seterusnya otot tangan dan kaki mula membesar. Okey. Dia otot kita ni bila dah akhir balik, otot kita ni makin mula dibina, nampak tegak. Kanak-kanak, sebab tu kita tengok remaja dengan kanak-kanak yang bawah di umur 12 tahun berbeza ototnya. Sebab yang remaja ni dia kebanyakan ni dah memang dah akhir balik. Otot dia pun berbeza dengan kanak-kanak. Okey, kita tengok bahagian akhir balik perempuan. Akhir balik perempuan berlaku sekitar umur 9 hingga 16 tahun juga. Dan ada yang lebih awal daripada tu. Lelaki dengan perempuan ni lagi cepat akan cukup umur ataupun akhir balik. Perubahan fizikal dia, bagi perempuan bila dah akhir balik, jerawat mungkin tumbuh di muka. Mula keluar jerawat, tumbuh jerawat, tu normal sebenarnya. Okey, yang kedua, mengalami perubahan bau badan. Sama dengan lelaki, perubahan bau badan dia akan bertukar. Okey. 3, suara lunak. Remaja perempuan ni suara dia lebih lunak. Dia tak garau. Okey. Seterusnya payudara mula membesar, bahagian punggung melebar sikit. Okey, lepas tu tumbuh bulu di ketiak dan pubis, dan otot tangan dan kaki membesar. Okey, baik. Tengok. Ada persoalan di situ. Sebelah sini kalau kita baca dalam muka surat 77 ni, ada persoalan di situ. Ada dialog kat situ, kita cuba baca. Kakak, apakah simptom head? Head ini adalah antara simptom head, termasuklah perut jadi rasa kembung, datang senggugut, muka berjerawat, rasa mual dan loya, payudara terasa sakit, ada gangguan emosi seperti gelisah, murung dan cepat marah. Okey, ada lagi soalan di situ. Adakah benar kita tidak boleh bersenam semasa haid? Jadi jawapan dia, itu tidak benar dan hanya mitos. Mitos ni pendapat-pendapat yang tak berfakta. Okey. Jadi Maria itu tidak benar, hanya mitos. Maria bersenam dapat mengurangkan senggugut. Itulah cerita sikit tentang zaman remaja, akhir balik lelaki dan akhir balik perempuan. Baik, seterusnya bahagian tugasan kamu untuk kali ini. Pertama sekali, cikgu nak kamu salin fakta perubahan fizikal lelaki dan perempuan ke dalam buku tulis kamu. Yang kedua, jawab soalan yang saya paparkan di dalam video ni, iaitu yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan akhir balik, dan yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan minarki. Jadi saya harap kamu dapat manfaatkan video yang saya bekalkan ini. Okey, lepas tu siapkan tugasan ini ke dalam buku tulis kamu
dan saya harap kamu semua enjoy lah dengan kelas saya walaupun kita tak dapat bersemuka. Jadi dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.